Tu je nanti rujukan Okay, so boleh nampak slide tu, tak apalah ada 15 orang, 14 orang pun kita on je, kita jalan je. Okay, sebab kalau tunggu nanti masa jadi lagi lama. Okay, kalau kita habis awal boleh sambung dengan latihan mana yang belum buat nanti. Okay, dekat buku aktiviti Success A Plus pun nanti boleh kita gunakan untuk buat latihan. Okay, so buku teks semua dah dapat kecuali yang tak pergi ambil lagi, tapi yang tak pergi ambil tu pun tak join pun GC, so tak ada masalah lah. Okay, so untuk hari ini kita sepatutnya kelas minggu lepas, tapi sebab kelas minggu lepas cuti, so kita forward ke minggu ni lah. Jadi untuk minggu ni, kalau ikut buku teks kamu, dia akan guna muka surat 12 hingga 14, iaitu hubungan nombor perpuluhan juta dan pecahan juta dengan nombor bulat. Okay, maksudnya kita nak tengok perpuluhan juta dengan kita nak tengok pecahan juta, okay, dengan nombor bulat, apa jadi? Okay, dengan cara macam mana kita nak pakai benda tu supaya kita boleh hubung kaitkan antara perpuluhan dan pecahan juta dengan nombor bulat. Okay, perpuluhan ni nombor yang ada titik tu lah, nombor perpuluhan. Pecahan, nombor yang ada per. Okay, nombor bulat ni nombor biasa yang kita pakai tu, yang tak ada titik, tak ada per, itu dia panggil nombor bulat. Okay, setiap tahun kamu jumpa benda ni, sebab tu tak tertukar lagi lah apa nombor perpuluhan, apa nombor pecahan, apa nombor bulat. So kamu dah kenal, bila orang sebut nombor bulat, nombor macam mana. Bila orang sebut nombor pecahan, nombor yang mana, macam mana. Bila orang sebut nombor perpuluhan, nombor yang macam mana. Okay. Okay, kita start dulu dengan perpuluhan juta. Okay, perpuluhan juta itu bijak kira tu yang cikgu ambil dalam buku teks lah. Cikgu crop dalam buku teks, cikgu masuk ke sini. Sebab tu cikgu cakap tak perlu ada buku teks kat depan pun tak apa. Sebab dia akan ganggu, kamu nak tengok buku teks, kamu nak tengok slide, kamu nak dengar. So kita guna dua je. Mata kamu tengok slide, telinga kamu dengar apa yang cikgu terangkan berdasarkan slide yang ada dekat depan kamu. Okay, jadi dia melibatkan dua benda lah, nombor perpuluhan juta dan juga nombor bulat. Bila nombor perpuluhan juta kita nak jadikan ke nombor bulat, dia adalah melibatkan operasi darab sejuta. Okay, tengok yang bijak kira tu dulu. Okay, dari nombor perpuluhan juta kita nak jadikan dia kepada nombor bulat, secara asasnya kita kena darab dengan 1 juta. Dari nombor bulat, kita nak pergi kepada nombor perpuluhan juta, secara asasnya kita perlu bahagi dengan 1 juta. Okay, itu cara asas lah yang sepatutnya, tetapi ada beberapa cara yang kita boleh gunakan sebab kita nak bahagi dengan 1 juta ni bukan senang. Kita nak bahagi dengan nombor kecil pun masalah, ini kan pula kita nak bahagi dengan nombor 1 juta. Sama juga dengan darab. Kita darab pun kita tak berapa nak kuasai, kita terpaksa refer dekat berpandukan sifir, ini kan pula kita nak buat darab 1 juta kan. Okay, jadi bila nombor perpuluhan juta ke nombor bulat, cara keduanya adalah kita mesti gerakkan 6 titik ke sebelah kanan. Bermaksud dari nombor perpuluhan juta nak jadi nombor bulat, titik kita mesti gerakkan ke sebelah kanan atau kita gerakkan ke belakang nombor. Okay, nombor tu dia ada kanan kiri, kanan belakang, kiri tu nombor depan. Maksud nombor depan tu nombor yang kita mula tulis lah, kita bermula tulis dengan belah kiri kan. Okay, jadi dari dia terbalik lah, bila nombor perpuluhan juta nak ke nombor bulat, dia gerak 6 titik ke kanan. Bila nombor bulat nak jadi nombor perpuluhan juta, dia akan bergerak 6 titik juga di sebelah kiri. Kenapa 6 titik? Sebab kalau kita tengok dekat 1 juta tu dia ada 6 sifar. Okay, 6 sifar tu maksud 6 kali pergerakan titik yang perlu kita gunakan. Nanti kita akan tengok dengan lebih jelas lah macam mana titik tu bergerak, apa yang dimaksudkan bergerak ke kanan, apa yang dimaksudkan bergerak ke kiri, apa yang dimaksudkan dengan gerak 6 titik. Okay? Okay. Okay. Jadi, kira ini dalam buku teks lah. Kamu tengok benda yang atas ni, yang kira-kira ni, bijak kira ni, dia ada dalam buku teks. Ini sama je, cikgu crop terus dalam buku teks. Okay. Ini perpuluhan juta. Ada beberapa cara yang kita boleh gunakan untuk kita tukarkan nombor bulat kepada perpuluhan juta ataupun perpuluhan juta kepada nombor bulat. Okay, contoh yang pertama ni, okay, perpuluhan juta kita nak tukarkan nombor bulat. Okay, 950,000 tu itu adalah nombor bulat. Okay, kita nak tukarkan kepada perpuluhan juta. Okay, cara satu, ada beberapa cara cikgu nak tunjuk. Okay, so cara satu, cara pertama adalah kita menggunakan jadual.
Okey, bila menggunakan jadual, okey, yang pertama kita tulis dekat atas ni nombor dia lah, nombor bulat tu dulu. Okey, 950,000. Sebab kita kena tentukan, kita nak tukar apa kepada apa. Sekarang ni kita nak tukarkan, ini adalah dipanggil sebagai nombor bulat. Okey, 950,000 tu nombor bulat. Kita nak tukar dia kepada perpuluhan. Okey, cara satu jadual. Kita tulis dulu nombor tu ke atas. Lepas tu, kita perlu letakkan nombor tersebut mengikut nilai tempat. Kita kena letakkan nombor tu mengikut nilai tempat. Jadi nilai tempat ni sepatutnya bila kamu dah tahu 6, kamu dah tak later tukar lagi. Okey, kamu akan tahu apa nombor yang nilai tempat paling kecil bermula dengan SAR. Okey, lepas tu ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan yang paling besar adalah juta. Okey, ini jangan tertukar. Kamu dah tahu 6, kamu tak tukar lagi nilai tempat. Kamu tak boleh cakap, okey nilai tempat paling kecil apa? Ratus. Okay, ingat nilai tempat paling kecil adalah SAR. Okey, lepas tu kita masukkan nombor tu. Masukkan nombor ni mesti bermula dari belakang. Mesti bermula dengan yang paling kecil. Jangan masukkan nombor bermula dari juta. Kalau kamu masukkan nombor ni bermula dari juta, bermaksud kamu letak 9 kat juta ni. Okey, masuk nombor mesti bermula dengan nilai tempat yang paling kecil. Okey, mesti letak nombor mengikut nilai tempat yang paling kecil. Maksud sifar di belakang ni masuk dah. Masuk dekat SAR, masuk dekat puluh, masuk dekat ratus, masuk dekat ribu, masuk dekat puluh ribu, masuk dekat ratus ribu. Jadi bahagian depan tak ada juta, letakkan sahaja sifar. Okey, satu lagi, bila kita guna cara jadual ni nak tukarkan nombor bulat kepada perpuluhan juta, selepas juta, antara juta dan ratus ribu ni dekat bahagian digit ni, dekat bahagian nombor, digit ni maksud dia nombor sebatang-sebatang ni, dia dipanggil sebagai digit Nombor satu-satu tu dia panggil digit. Maksud kalau 950,000 ni ada 6 digit. Ada 9, 5, sifar, sifar, sifar. Okey. Jadi bila guna cara satu jadual ni, antara juta dan ratus ribu ni kita mesti letakkan dia titik. Sebab kita nak tukar dia kepada perpuluhan juta. Bila nak tukar kepada perpuluhan juta, sebut saja perpuluhan, benda yang paling penting perlu perpuluhan. Kalau nombor yang tak ada titik perpuluhan, kita tak sebut dia perpuluhan lah. Bila nombor perpuluhan, mesti ada titik perpuluhan. Barulah nombor tersebut dikenali sebagai nombor perpuluhan. Okey, boleh faham situ Ingat, bila perpuluhan mesti ada titik perpuluhan. Okey, jadi titiknya mesti berada di antara juta dan ratus ribu. Barulah dia boleh dikenali sebagai perpuluhan juta. Okey. Jadi, dengan kita berpandukan jadual ni, kita boleh terus dapat bahawa 950,000 ni kita tukar dia kepada perpuluhan juta. Nilainya adalah 0.95. Okey, bila sebut perpuluhan juta, dekat bahagian belakang ni wajib ditulis juta. Kalau kita tak tulis juta, nombor yang kita tukarkan tu dia tak jadi perpuluhan juta. Dia hanya jadi nombor perpuluhan biasa. Okey, bila sebut perpuluhan juta, tukarkan nombor bulat kepada perpuluhan juta, mesti tulis perkataan juta selepas kita tukarkan nombor tu. Kalau kita tak tulis juta, kita hanya tulis 0.95, bermaksud nombor tersebut bukan jadi nombor perpuluhan juta. Dia akan jadi nombor perpuluhan biasa. Okey, kenapa dekat sini 0.5 je? Kenapa kita tak tulis ni sifar belakang ni? Sebab walaupun kita tulis 4 lagi sifar di belakang ni, dia tetap tidak membawa apa-apa nilai. Okey, jadi cukup cuma tulis 0.95. Tapi cikgu kalau tulis, salah ke? Tak salah, tapi benda tu akan jadi macam pelik lah. 0.95 sifar juta. Panjang kan? Sedangkan walaupun kita tulis 10 sekalipun sifar di belakang, dia tidak bawa apa-apa nilai. Tapi sifar yang di depan ni kita kena tulis. Okey, sifar yang di depan ni kita kena tulis. Kalau kita tulis perpuluhan 95 juta sahaja, kita tak tahu apa nombor yang di depan. Dia takkan jadi perpuluhan juta. Jadi nombor di depan ni, bila tak ada nombor di bahagian juta, tulis sahaja 0.95 juta. Okey. Ini contoh satu, kita guna jadual. Masih lagi dengan nombor yang sama tetapi kita cara dua. Okey. Contoh satu tadi cara satu. Cara satu jadual. Okey.
Tak apa, kita dengar dulu, kamu dengar dulu in case kamu cakap, apa cara 2 kamu tak ingat. Macam biasa rakaman cikgu akan share nanti untuk yang tak dapat masuk kelas dengan yang nak tengok balik supaya nak tambah kefahaman. Okey, jadi contoh 1, cara 1 kita guna jadual. Cara 2, ini yang cara 2 yang cikgu sebut tadi, gerak titik. Okey, jadi cikgu guna short form je dekat situ, NB kepada PJ. NB tu maksud dia nombor bulat lah. Okey, so kalau kamu tengok NB, kamu tahu itu maksud dia nombor bulat kepada PJ, perpuluhan juta. Okey, bermaksud nombor bulat nak ke perpuluhan juta, macam cikgu cakap awal-awal tadi, bila kita nak gunakan cara gerak titik, kita mesti gerakkan 6 kali ke bahagian kiri ataupun 6 kali ke bahagian depan. Okey, mana kiri depan, kanan belakang. Ingat macam tu je. Okey, kiri depan, kanan belakang. Okey. Mungkin kamu tengok dekat nombor tu, cikgu, mana ada titik nombor tu? Nak gerak titik apa? Okey, bila nombor yang tiada titik, bermaksud titiknya sebenarnya ada di bahagian paling belakang atau berada di bahagian paling kanan. Okey, mana-mana nombor yang tiada titik, bermaksud titik dia tu berada di bahagian paling belakang. Okey, nampak? Kita wujudkan titik dekat situ. Asalnya nombor dia tak ada titik, kamu pun pelik. Cikgu nak gerak titik, mana titik kat nombor tu? Ingat, sekali lagi cikgu sebut, nombor bulat sebenarnya titiknya berada di bahagian paling belakang. Tapi kita tak tulis titik dia sebab dia melibatkan nombor bulat, dia bukan nombor perpuluhan. Jadi kita wujudkan titik dia dekat bahagian paling belakang. Okey, gerak titik 6 kali ke kiri. Okey, tengok sekarang macam mana titik tu bergerak. Okey, dia gerak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bila dia gerak 6 kali ke bahagian kiri atau titik tu bergerak 6 kali ke depan, titiknya sekarang berada di depan nombor 9. Okey, titik tu sekarang berada di depan nombor 9. Bila titik dah berada di depan nombor 9, macam cikgu cakap tadi guna jadual, sebelum titik tu kita mesti letakkan nombor. Nombor apa yang perlu kita letak? Okey, bagus. Nombor sifar. Okey, jadi sama je. Dia akan tetap jadi sifar 0.95 juta. Okey, so, ulang sekali lagi yang cara 2 ni. Okey, cara 1 jadual senang. Jadual kita pakai masuk, cuma yang ingat titik kena ada. Cara 2, gerak titik ni kadang orang confused atau lupa nak gerak titik tapi tak jumpa titik. Ingat, cikgu sebut sekali lagi, nombor bulat titiknya ada di bahagian paling kanan atau berada di bahagian belakang. Wujudkan titik di situ. Kalau tak ada titik, letak titik di bahagian belakang. Bila nombor bulat nak jadi perpuluhan juta, dia mesti gerak 6 kali ke depan atau 6 kali ke bahagian kiri. Titik tu akan bergerak satu-satulah. Okey, antara sifar-sifar, mana kita gerakkan dia. Kita ombakkan dia, dia pergi ke depan sampai 6 kali dia bergerak, dia akan berhenti di depan nombor 9. Okey, bila dia berhenti dekat depan nombor 9 tu, okey, maksud depan dari titik tu kita mesti letakkan sifar. Okey, sama jawapan dia. Dengan cara guna jadual pun kita akan dapat sifar 0.5 juta. Dengan cara gerak titik pun kita akan dapat jawapan sifar 0.95 juta. Okey, dia jawapan tetap samalah, cuma cara, ada beberapa cara yang kita boleh guna. Okey, ini cara ketiga. Okey, cara ketiga ni adalah cara pembahagian. Cara ni suggest kamu pakai sebab dia melibatkan potong-potong, bahagi. Tapi kalau nak guna boleh. Tapi cara 1 dan cara 2 adalah cara yang lebih senang. Tapi cikgu akan tunjuklah dekat kamu sebab dia ada beberapa cara yang kita boleh guna kan. Okey, bila melibatkan pembahagian, bermaksud kita bahagikan 950,000 tadi dengan 1 juta. Okey, jadi kita boleh guna carakan kita potong. Potong atas 3 sifar, potong bawah 3 sifar. Jadi yang tinggal hanyalah potong 4 potong 4 atas sifar, potong bawah 4 sifar, yang tinggal 95 bahagi 100. Bila 95 bahagi 100, kamu kena guna cara bahagi panjang tu lah. Tapi cikgu tak tunjuk dekat sini. Tapi jawapan dia tetap akan dapat sifar 0.95 juta. Okey, tapi cara 3 ni
tak payah guna pun tak apa sebab cara 1 dan cara 2 tu adalah cara yang lebih senang. Okey, cuma cara pembahagian ni ini adalah cara asalnya sebelum dijumpai cara gerak titik, sebelum jumpa cara jadual. Okey, ini cara asal dia nak menunjukkan 95 bahagi 100 juta dia akan dapat juga 0.95 juta. Okey, itu contoh 1. Kita tengok pula contoh 2. Masih lagi dengan benda yang sama, kita nak tukarkan 6.500.000 kepada perpuluhan juta. Okey, sekarang ni nombor dia lebih besar. Okey, macam cikgu cakap tadi lah. Kita akan gunakan beberapa cara. Okey, tengok dekat skrin kamu sekarang, ini adalah cara 1, jadual. Sama dengan yang nombor tadi. Cuma dia ada beza sikit, nombor sekarang dia melibatkan nombor yang 6 juta. Macam tadi dia tak sampai lagi juta, dia hanya melibatkan nombor 950,000 sahaja. Okey. Jadi bila melibatkan nombor yang ada juta, cara dia tetap sama Kita gunakan jadual. Atas kali ni kita letakkan dia punya nombor. Lepas tu kita tulis nilai tempat. Nilai tempat ni tolong, kamu dah tahu 6, tolong sangat-sangat jangan lupa lagi nilai tempat. Benda yang ni tiap-tiap tahun kamu jumpa. Okey, 10, ratus ribu, puluh ribu, ratus ribu, juta. Okey, lepas dah tulis dia punya nilai tempat, okey, apa yang perlu kita masukkan adalah kita masukkan dia punya digit. Okey, kita masukkan dia punya digit, letak digit tu, digit ni nombor nombor yang satu-satu tu dipanggil digit. Letakkan digit tu mesti bermula dari belakang. Okey, mesti bermula dari belakang. Okey, letakkan dulu sifar, 5, 6. Sama seperti nombor yang di atas. Mesti sama seperti nombor yang di atas. Okey. Bila gunakan jadual, bila gunakan cara jadual, mesti ingat antara juta dan ratus ribu ni kita letakkan dia punya titik perpuluhan. Sebab kita nak tukar kepada perpuluhan, mestilah kita kena wujudkan dia punya titik perpuluhan. Dan titik perpuluhan tu mesti berada di antara juta dan ratus ribu. Okey. Jadi bila dah dapat macam ni, kita dah boleh nampak sebenarnya jawapan dia adalah 6.5 juta. Okey. Ambil dekat sini je yang ni, bahagian sini ni. Terus kita boleh dapat dia punya jawapan. Okey, ini cara 1 jadual. Ini pula cara gerak titik. Tukarkan 6.500.000 kepada perpuluhan juta, gerak titik. Mana titik dia? Ingat bila nombor bulat, titiknya ada di belakang. Wujudkan dia punya titik. Okey, wujudkan dia punya titik. Letak titik di belakang, kita gerakkan 6 kali ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia mesti lalu dekat celah-celah antara nombor tu. Okey, kita wujudkan titik dia, kita gerakkan titik dia tu melalui celah-celah nombor tu. Asalnya titik dia ni berada di belakang tadi, dia bergerak macam ni. Dia pergi dekat antara nombor ni, pergi antara nombor ni, pergi antara nombor ni, pergi antara nombor ni, 4, 5, 6. Okey? Tengok. Dia gerak tu. Okey, dia pergi dekat celah tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia akan berhenti di antara nombor 6, digit 6 dan digit 5. Jadi jawapan dia samalah macam tadi. 6.5. Yang paling penting adalah bila kita tukarkan dia kepada perpuluhan, dia mesti ada perkataan juta. Ini jangan tinggal. Okay, nampak macam simple je. Alah, perkataan juta je. Tapi tak ada perkataan juta tingkat 6.5. 6.5 ni maksud dia nombor tu adalah nombor perpuluhan biasa. Bukan nombor perpuluhan juta. Okey. Cara pembahagian. Bahagi ni lah. Dia potong-potong. Dia tinggal 65 bahagi 10. Dia akan jadi 6.5 juta. Sama je. Okay, tapi dia boleh buatkan bahagilah. Kamu kena bahagilah 65 bahagi 10. Sifir apa? Sifir 10. Kamu pun tengok. Itu dia punya cara tu akan jadi lebih sukar sebenarnya. Sedangkan kita boleh guna cara yang lebih senang, iaitu cara guna jadual ataupun cara kita gunakan apa tadi? Kita gunakan gerak titik. Okay, gerak titik tu memang biasanya orang guna. Okay. Okay, so ni biar dulu. Okay, tak ada kerja rumah ni kita biarkan dulu. Okay.
Sekarang ni dari tadi kita nak tengok apa? Yang kita tengok tadi adalah dari nombor perpuluhan, nombor bulat kepada perpuluhan juta. Okey, yang kita tengok tadi adalah nombor bulat kepada perpuluhan juta. Sekarang ni kita nak tengok terbalik dia. Bermaksud dari perpuluhan juta kita nak jadikan nombor bulat. Okey, dari perpuluhan juta nak jadi nombor bulat pula. Yang dua contoh awal tadi dari nombor bulat jadi puluhan juta. Okey, cara dia masih sama, dia ada guna jadual. Cuma yang bezanya sekarang, okey, kalau kita tengok tadi, okey, jap. Sekejap aku share balik. Okey. Cuma yang bezanya tadi, kalau kita tukarkan nombor bulat kepada perpuluhan juta, nombor ni dia ada bahagian paling atas. Tapi bila kita nak tukarkan nombor perpuluhan juta jadi nombor bulat, okey, dia terbalik. Nombor ni dia mesti berada di bahagian paling bawah. Sebab apa? Sebab kita akan masukkan dulu nombor perpuluhan ni dalam kita punya jadual nilai tempat. Masih guna benda yang sama, masih guna jadual nilai tempat. Okey, 10, 100 ribu, 10 ribu, 100 ribu juta tu. Okey, cuma sekarang ni bila dekat sini sifar perpuluhan 1 juta, kamu kena masukkan dekat sini sahaja dulu, sifar perpuluhan 1. Yang belakang ni dia sebenarnya adalah ruang kosong. Bila ruang kosong ni kamu masukkan sifar, penuhkan supaya semua ruang sampai ke sar tu ada nombor. Jadi nombor apa yang nak isi? Nombor sifar sahaja yang boleh diisi. Jangan biarkan ruang dia tu kosong tak bernombor. Okey. Jadi bila kita dah masukkan semua nombor, kita nak tukar dia kepada nombor bulat, perpuluhan tu kena ada lagi tak? Titik ni perlu ada lagi tak? Titik ni dah tak perlu ada. Kita buang titik tu, kita keluarkan nombor yang ada sahaja. Jadi nombor yang tinggal cumalah 100,000. Sebab cikgu kenapa nak buang pula perpuluhan tu? Kenapa perpuluhan tu kan ada kat situ? Ingat sekarang ni kita nak tukarkan perpuluhan juta. Ini adalah perpuluhan juta. Kita nak tukar kepada nombor bulat. Kalau contoh 1 dan contoh 2 tadi, kita nak tukarkan nombor bulat kepada perpuluhan juta dari nombor, secara senangnya macam ni. Nombor bulat ke perpuluhan juta, dari nombor yang tak ada titik, kita jadikan dia nombor yang ada titik perpuluhan. Kalau dari perpuluhan juta ke nombor bulat, bermaksud dari nombor yang ada titik, kita nak hilangkan dia punya titik. Itu cara atau benda yang paling senang kita nak ingat. Nombor bulat ke perpuluhan juta, tak ada titik, ada titik. Perpuluhan juta kepada nombor bulat, ada titik kepada tak ada titik. Okey, ingat benda tu je. Okey, jadi cara satu kita guna jadual, masukkan dalam jadual, keluarkan nombor, hilangkan dia punya titik. Cara kedua, gerak titik ni. Okey, cara kedua gerak titik, PJ to NB. Okey, PJ bukan Petaling Jaya perpuluhan juta kepada nombor bulat. 6 kali ke kanan. Kalau tadi nombor bulat ke perpuluhan juta, 6 kali ke kiri. Sekarang ni perpuluhan juta kepada nombor bulat 6 kali ke kanan. Jadi nombor dia dah bagi asal. Sifar perpuluhan 1 juta. Bila sifar perpuluhan 1 juta, maksud dia nombor titik tu dah ada kat situ. Jangan tanya lagi, cikgu mana titik tu? Sedangkan sifar perpuluhan 1 juta memang dekat situ dah ada titik. So titik sini memang wujud. Jadi apa yang maksud untuk gerak kali ke kanan, 6 kali ke kanan tu? Titik tu lah dia sama juga. Dia bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bermaksud titik tu pergi di belakang. Titik tu dia akan bergerak macam ni. Cikgu tunjuk dia punya pergerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia akan sampai ke belakang. Habis tu cikgu apa nombor dia? Kamu nampak tak ada lekukan-lekukan ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dekat lekukan-lekukan ni kita kena letak sifar. Kalau ada 5 lekukan, 5 sifar. Kalau ada 6 lekukan, 6 sifar. Kalau ada 2 lekukan, 2 sifar. Tapi sebab kita gerakkan dia 6 kali,
Dari titik asalnya di sini digerak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lekukan yang pertama ni kita dah ada nombor. So sini jangan kacau. Lekukan kedua tu yang tak ada nombor, kita letakkan sifar, 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 sifar. Jadi nampak tak nombor apa yang tinggal? Yang tinggal hanyalah nombor 100,000. Okey. Kenapa titik tu hilang? Iyalah, macam cikgu cakap tadi lah. Nombor bulat, titiknya sebenarnya ada di belakang. Tapi bila titik ada di belakang, kita tak perlu tulis, kita tak perlu wujudkan dia. Sebab fungsi kita nak tukarkan kumpulan juta kepada nombor bulat ni adalah dari nombor yang ada titik kepada nombor yang kita hilangkan dia punya titik. Okey, ingat. Nombor bulat ke puluhan juta tak ada titik ke ada titik. Puluhan juta, puluhan tu maksud dia titik puluhan. Kepada nombor bulat ni nombor yang tak ada titik. Okey. Cara 3 darab. Ini darab. Kamu buatlah kalau rajin. Sifar puluhan 1 kamu darab dengan 1 juta. Okey. Dia akan jadi panjang. Lepas tu jawapan dia tetap sama. Kita akan dapat nombor dia adalah 100,000. Okey. Ini contoh 4. Okey. Tukarkan masih sama dengan contoh 3. 7.09 juta ini adalah pecahan juta. Ini adalah PJ. Tukarkan kepada nombor bulat, ini adalah NB. Nombor bulat ini nombor yang tak ada titik. Okey. So cara 1 jadual. Sama je. Masukkan dia punya nombor tu bermula dari belakang mula dari inilah. Masukkan dulu nombor yang diberi. 7.09. Belakang ni ruangan kosong semua ni kena masukkan nombor sifar. Jadi kita keluarkan dia punya nombor bulat, mesti titik ni kita buang. Kita ambil sahaja nombor yang ada di dalam setiap kotak. Jadi 7.09 juta adalah bersamaan dengan 7,90,000 dari nombor yang ada titik kepada nombor yang tiada titik. Okey. Ini kita nak guna gerak titik. Sama macam contoh sebelum ni, PJ to NB, pecahan juta kepada nombor bulat. Titiknya memang dah sama, okey? Ingat, tengok nombor dia sama, 7.09, 7.09. Cuma yang beza, kalau nombor bulat ke pecahan juta ke kiri, pecahan juta ke nombor bulat, dia mesti ke kanan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, mana pergerakan dia? Dia macam ni. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi lekukan pertama dah ada nombor. Jangan kacau. Lekukan kedua pun dah ada nombor. Jangan kacau. Jadi berapa sahaja nombor yang perlu kita tambah? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 sahaja lekukan yang perlu ditambah dengan nombor sifar. Okey. Jadi kita akan dapat nilai dia adalah 7,90,000. Okey. Jadi kita dah tukarkan dari nombor yang ada titik kumpulan tadi, kita dah tukarkan dia kepada nombor bulat. Okey. So ini cara pendaraban. Siapa nak buat cikgu tak nak tunjuk sebab ini cara dia sangat panjang dan cikgu sendiri tak nak kamu guna. Hanya akan menyusahkan diri kamu. Tapi cikgu tunjuklah dia cara 3 dia adalah dengan cara pendaraban. Kamu darabkan 7.09 tu dengan 1 juta. Nilai jawapan dia tetap sama dengan cara kamu guna jadual, tetap sama dengan cara kamu guna gerak titik. Jadi jangan risau, cikgu. Kalau saya guna cara gerak titik nanti tak samalah dengan cara pendaraban. Tak. Ketiga-tiga cara ni dia akan bagi kamu jawapan yang sama. Okey? Okey. So itu untuk kumpulan juta. Sebelum kita pergi kepada pecahan juta sikit nanti, macam biasa kita akan rehat dulu 5 minit. Nanti cikgu akan pasang doa duha. Pergi minum air masak, basuh muka, apa-apa hajat yang tertangguh semua tu kamu pergi dulu. Okey? 5 minit Sekarang 9.34, 9.40 masuk balik. Sambil-sambil tu cikgu akan buka doa duha untuk kamu dengar.
jumpa Zainab dulu. Masa jumpa Zainab tu keadaan dekat luar memang sejuk. Dia bawa dia masuk dalam. Bawa dia masuk dalam tu kita orang pergi kat اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 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 Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah,
Okay, stop dekat chat, kita sambung sikit lagi. Mungkin dalam 5 hingga 10 minit je. Okay, stop dulu main kat chat. Jadi kamu boraklah balik dekat WhatsApp kamu ke apa. Okay, semua dah ada kat depan skrin masing-masing Dah 9.40, 9.41 dah. Okay. Jadi next kita nak masuk dekat pecahan juta ni cikgu nak tunjuk jadual je. Okay. Dia ada guna beberapa jadual. Okay, dia ada guna beberapa jadual untuk kita kenali apa itu pecahan juta. Jadi bila kita ingat jadual tu, kita ingat jadual tu, jadi tak ada masalah lah kita nak letak apa pecahan juta kepada nombor bulat dan nombor bulat kepada pecahan juta. Okay. Ini jadual satu. Okay, jadual satu ni dia hanya melibatkan nombor satu ni, maksud satulah. 1 juta. Nilai 1. Okay, nilai 1 per 2 juta, nilai 1 per 4 juta, okay, dan nilai 1 per 8 juta. Okay, apa maksud jadual satu ni? Jadual ni, okay, nanti cikgu akan share jadual ni dalam bahagian bahan dekat GC kelas boleh tengok. Okay, bila satu bahagian, bermaksud nilai dia adalah satu nilai asal, 1 juta. Bila dipecahkan kepada 1 per 2 juta, nilai dia akan berubah jadi 500,000. Bila dipecahkan lagi kepada 1 per 4 juta, nilai dia akan jadi 250,000. Jadi dari 1 per 4 juta ni kita pecahkan lagi dia akan jadi 125,000. Okey, jadi nilai-nilai ni adalah nilai-nilai asas lah. 1 per 2 juta, 1 per 4 juta, 1 per 8 juta. Okey, jadi cikgu kalau dia tanya 3 per 8 juta, bila dia tanya 3 per 8 juta bermaksud 125,000 tambah 125,000 tambah 125,000. Kita ambil 3 bahagian. Nilai dia adalah sama dengan 3 per 8 juta. Kalau 4 per juta, ambil 4 bahagian. Kalau 5 per 8 juta, ambil 5 bahagian. Okey. Kalau dia cakap 3 per 4 juta, bermaksud kita ambil 1, 2, 3. Bermaksud 250,000 tambah 250,000 tambah 250,000. 3 bahagian. Jadi 3 bahagian dia akan bersamaan dengan 3 per 4 juta. Jadi benda yang paling asas untuk pecahan juta adalah dia punya jadual. Okey. Cikgu, kalau 1 per 5 juta dengan 1 per 10 juta pula, okey. Kalau 1 per 5 juta dengan 1 per 10 juta, dia melibatkan jadual 2. Kenapa? Dia pecahkan dari satu bahagian, mana? Okey, dia pecahkan dari satu bahagian, dia pecahkan kepada 5 bahagian. Bermaksud setiap bahagian ni 200,000. Dan dari 5 bahagian ni dia pecahkan kepada 10 bahagian, setiap satu daripada 10 bahagian ni nilai dia adalah 100,000. Sama juga macam tadi. Kalau dia nak tahu 3 per 5 juta, ambillah 1, 2, 3. Jadi tambahkan 200,000, tambah 200,000, tambah 200,000. Kalau dia nak 4 per 5 juta, ambil 4 bahagian. Kalau dia nak 2 per 10 juta, 1, 2. So, asasnya adalah pecahan juta sahaja. Jadual 1 dan juga jadual 2. Ingat je dua-dua jadual ni. Tak banyak pun. Kamu tak perlulah ingat 3.4 juta, 68 juta, tak perlu. Yang perlu kamu ingat cuma yang ni je, yang cikgu warnakan ni je. Ni 1 per 2 apa nilai dia, 1 per 4 apa nilai dia, 1 per 8 ni apa nilai dia. Dan satu lagi adalah 1 per 5 dan juga 1 per 10. Okey, sekejap. Cikgu kosongkan balik supaya nampak dengan jelas. Okay, sekejap kita now a window. Share. So kedua-dua jadual ni nanti jangan risau. Kalau tak ingat ke apa, buka je GC. Cikgu akan letak dia bawah material. Okay, apa-apa material tu boleh tengok dalam GC. Dalam GC tu macam-macam. Bukan setakat matematik je. Macam-macam. Okay, kejap. Google Chrome not responding.
Cuma tadi kamu nampak lah dia punya jadual tu. Okay. Satu jadual yang melibatkan 1/10, satu lagi jadual yang melibatkan nombor 1/5, 1/10, 1/2, 1/4 dengan 1/8. Sekejap Sekejap, hang. Sekejap. Boleh dengar tak? Boleh. Terus ekor, kejap. Sebab dia ni terus hang terus. Okay. Cikgu guna phone je dulu sebagai backup sebab kat sini dah hang. Okay, cuma tak ada untuk pecahan juta tu, dua tu je lah. Dua tu sahaja yang ada, yang cikgu tunjukkan tadi tu. So nanti jadual tu cikgu akan post dekat dalam material GC. Okay, lepas tu contoh-contoh untuk pecahan juta tu. Okay, kamu boleh tengok dekat dalam buku teks yang macam cikgu tunjuk tadi lah. Ada beberapa bahagian tu, ada muka surat yang melibatkan puluhan juta dengan pecahan juta. Okay. Lepas tu tugasan cikgu dah ter-assign minggu lepas sebenarnya. Tapi tak ada masalah, ada lagi yang tak buat. Jadi nanti cikgu akan postkan balik dalam WhatsApp dan juga GC kita akan stop sekejap 2 hari. Jadi cikgu akan post dalam WhatsApp. Kamu buat dalam buku Success A+, latihan yang melibatkan puluhan juta dan juga latihan yang melibatkan pecahan juta. Okay, boleh Sekejap. Kita tengah try nak masuk balik. Kiranya untuk 2 hari ni, lepas ni kamu terus boleh buat kamu boleh terus buat latihan yang dalam GC. Okay, boleh dengar Okay, kamu boleh terus buat latihan yang dalam GC tu, Google Form tu. Dan satu lagi, kamu boleh buat latihan dalam buku Success A+, yang tajuk melibatkan puluhan juta dan juga tajuk yang melibatkan pecahan juta. Okay, sekejap cikgu resume balik. Okay, boleh nampak. Ini contoh ni. Contoh-contoh ni semua yang dalam buku teks kamu. So, kamu boleh tengok dalam buku teks lah. Okay, macam mana nak tukarkan nombor. Macam ni kan dia tunjuk 1, 7/10 juta. So, 1 ni memang dia nilai dia adalah 1 juta. Okay, 1 ni memang nilai dia adalah 1 juta. 7/10 ni tak ada kan. Tapi kamu boleh ambil dia dari yang ini. Masuk kalau 7, ambil 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nilai dia kamu tambah ni, nilai dia adalah bersamaan dengan 700,000. Jadi tambahkan tadi 1 juta, satu yang di depan ni nilai dia 1 juta lah. Pecahan ni kena refer dekat kamu punya jadual yang cikgu bagi tu. Okay, sama juga dengan contoh yang ini. Okay, dia boleh guna 2 cara. Sama ada yang pertama kamu ambil 2 juta ni, bermaksud terus 2 juta. Okay, 5/8 juta ni kita kena refer dekat jadual yang ini. 5/8 bermaksud ambil 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tambahkan semua ni. Tambahkan ke 5 kotak ni. Okay, dan nilai dia kamu akan dapat 625,000 tambah dengan 2 juta di depan. Jadi nilai dia adalah 2,625,000. Okay, pecahan juta ni senang je. Refer saja kepada jadual. Kejap lagi cikgu akan postkan jadual tu. Okay, untuk kamu refer dan untuk kamu jawab Google Form. Yang dah siap jawab Google Form, nanti cikgu akan return balik kamu punya markah lepas cikgu import grades.
So boleh teruskan dengan buku Success A+. Okay. Ni yang latihan dia lah, latihan minggu 5. Sepatutnya minggu lepas cikgu bagi tapi sebab kita cuti so bawa ke minggu ni. Okay. So untuk hari ni punya kelas itu sajalah. Okay, nanti bahan-bahan macam jadual yang cikgu nak masukkan balik tu nanti cikgu akan masukkan dalam GC bahagian material. So cari topik matematik, dah tahu kan, bila BM bawa topik BM, Mat bawa topik Mat. Semua dah makin pandai dah sebenarnya, dah sebulan dah kita pakai benda ni. So benda tu dah tak ada masalah. So apa-apa material nanti boleh refer dalam kamu punya Google Classroom. Okay. Okay, so untuk minggu ni itu saja kelas kita. InsyaAllah panjang umur, kita akan jumpa lagi minggu depan. Minggu depan mungkin ada sedikit perubahan hari sebab cikgu ada hal sikit hari Rabu, tapi cikgu akan maklumkan awal. Sama ada cikgu buat hari Selasa ataupun kalau cikgu dapat tukar kelas dengan yang hari Khamis, kita akan buat kelas hari Khamis. Boleh tak ada masalah tapi cikgu akan maklum awal lah. Macam biasa, sehari sebelum cikgu akan share macam biasa dekat grup WhatsApp dan juga dalam kamu punya GC. Okay. Okay, so boleh teruskan dengan latihan, boleh buka buku Success A+. Dalam masa yang sama nanti cikgu akan share balik rakaman ni dalam WhatsApp untuk yang tak sempat masuk atau kamu nak tengok sekali lagi. Okay, so technical problem tadi minta maaf banyak. So harapnya nanti boleh siapkan tugasan yang diberi. Okay, so terima kasih semua. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Assalamualaikum.